Jadi saya nak tahu pula pendapat Datuk tentang isu vokalism. Saya cakap isu vokalism ni merupakan satu metod yang popular yang mungkin digunakan oleh ramai ilmuwan di luar sana, dan kadang-kadang orang marah bila kita cakap pasal ni sebab mereka dah selesa macam tu. Macam Tuan Dr. Syed kata tadi, ia memotivasikan ramai orang dengan menserasi gaya Quran, asal model dengan Al-Quran. Jadi saya nak tanya Datuk, adakah vokalism ni bukan menjadi salah satu tamparan hebat kepada usaha-usaha tokoh-tokoh Islamisasi sains dahulu? Contohnya seperti Syed Hussein Nas di Malaysia, Syed Nafi Al-Atas, Ismail Al-Faruqi, dan juga banyak ke pusat-pusat dialog ditubuhkan di Universiti Maya ada, dan kita ada Istat, Asasi dan sebagainya. Jadi bagaimana pendapat Datuk, adakah metod vokalism ini seolah-olah menentang ataupun kontradik dengan segala usaha yang telah dilakukan selama ini untuk kita deal dengan dua pertembungan ilmu ni? Jadi bagaimana pendapat Datuk? Api itu membakar, tapi dalam kisah Nabi Ibrahim tak terbakar. Saya nak jelaskan sebab begini. Alam ini memang ada tabiinya, dan dalam ayat Al-Quran banyak sekali diminta untuk kita mengkaji tabi'i alam. Dan memang misalnya ayat yang mudah kita baca, afalam yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta dijadikan? Maknanya unta ini ada tabi'inya. Kalau sekali dia minum, dia mungkin berjalan sampai 3 minit. Jadi kalau kita nak menggunakan unta, kita kena tahu tabi'nya unta itu. Jadi begitu juga ayat-ayat lain dalam ayat yang surah Fatir misalnya, Allah tersebut, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a, apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah telah menurunkan air hujan dari. Sebabnya ialah kita tadi dilantik oleh Allah sebagai khalifah. Oleh kerana kita sebagai khalifah, kita tak akan boleh mengurus alam ini, kita tak akan boleh mengurus air kalau kita tidak tahu ciri-ciri air. Kalau air itu tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, macam mana jadi petani? Saya bagi contoh, nak tanam padi, nak tanam zakat, tapi tak tahu air boleh menumbuhkan padi, katakanlah contoh. Jadi memang Allah Ta'ala membekalkan suatu potensi, satu kemampuan, quote-unquote mungkin ilmu juga dalam hal ini, yang membolehkan kita untuk memahami tabi'i alam. Dan alam ini ada tabi'inya, tetapi tabi'i itu bukan terletak kepada dia. Tabi'i ini terletak kepada Allah. Dalam kes Nabi Ibrahim, kenapa Allah Ta'ala tidak mengizinkan api untuk membakar? Sebabnya ialah Raja Namrud dia zalim. Orang yang dizalimi, dia akan dibantu oleh Allah tanpa hijab. Jadi inilah begitu juga Nabi Musa. Tapi apabila datang kes Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bila dia menegur, ataupun bukan dia menegur, dia nak tahu ya, tengok orang di Madinah ni, orang tanam pokok kurma, dan dia tengok dia potong dia punya bunga itu, dia buat proses pollination by hand. Lalu sebagai seorang Nabi, dia juga manusia seperti kita. Sebab Nabi ini manusia. Sebab itu kadang-kadang saya tak setuju orang kata Nabi ini luar biasa. Kalau luar biasa, macam mana dia ikut sunnah dia? Dia luar biasa. Kita nak ikut sebab Nabi bukan orang luar biasa. Nabi orang biasa, tetapi orang yang dibimbing oleh Allah, orang yang mendapat karamah, orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, itu kita tahu. Jadi dia adalah orang seperti kita yang bertanya juga, kenapa kamu buat macam ni? Dan orang ni pula merasakan bahawa Nabi tegur dia tak buat. Tiba-tiba tak jadi. Tahun depannya itu buah kurma tak hasil sebanyak yang dulu sebelumnya itu. Nanti Rasulullah dia kenapa mesin kita? Tak tahu, kita pun tak tahu. Tapi kami selalu suka buat pasal dugaan, tapi tak buat lah. Lalu Rasulullah menyebut kamu lebih alim daripada kamu. Jadi dalam kes-kes yang demikian ini, kita kena menjadikan pakar bila itu dalam kes Nabi Ibrahim. Sebab itulah timbul ayat Quran, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakar ni kalau kamu tak erti. Jadi kalau tak erti buat bangunan ni, jangan panggil ustaz. Lingkup, minta maaf lah. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia kuat hati, walaupun semayang sudah tinggal. Jadi ustaz itu panggil bila? Dia dah siap besok, dia panggil baca doa. Itu boleh. Masa buat jangan panggil dia. Nanti dia kata qala Allah Ta'ala. Kacau tak jadi. Jadi kehidupan kita macam itu.
Bila Rasulullah berperang, dia panggil Salman Al-Farisi. Dan dia mendengar kata-kata Salman. Walhal Nabi ini mendapat wahyu dari Allah. Tetapi bila Salman Al-Farisi menasihatkan dia, kalau dalam kes ini kamu kena buat baik. Sebab Salman tahu tabi'i orang berperang. Memang pangai Salman orang berperang. Sebab antara Majusi dan Nasrani selalu berperang. Dan dia tahu orang Arab ni kena perang pun. Itulah perang pertama Badar. Satu kena perang pun. Sebab tak berjahal begitu confident ni. Ya, bertumpuk pun tak nak. Berperang pun kali tak nak. Kata orang pun tak nak. Jadi dia confident sangat. Jadi saya nak sebutkan, jangan pula sehingga dah kalau begitu dah semua Allah Ta'ala tentukan, saya tak perlu cari lah. Ini saya takut orang mempunyai satu tanggapan bahawa kita tak perlu belajar sains. Profesor Abdul Salam ketika Nobel Laureate, seorang Muslim, walaupun dia Kidari lah, saya tahulah, saya dapat jumpa dia, kita pun tak nak ikut dia, tapi dia ni satu orang yang ada satu karakter yang beza dengan orang sikit. Di mana-mana saja dia pergi, tak kira orang Islam dia akan pergi sana. Itu Profesor Salam. Dan bila dia dapat apa, dah mati dah. Bila dia dapat Nobel Laureate, OIC panggil dia, bagi talk dia, Rabita, panggil lah ketua-ketua negara Islam itu untuk mendengar Nobel Laureate punya talk. Saya ucapan ada dalam internet. Mungkin kalau boleh, saya boleh bagilah kalau nak dia sebut website. Dia berucap, dia kata dia try, sekarang ada komputer sekarang, dia try tukar, ada sekitar 750 ayat yang directly terlibat dengan sains. 750, iaitu 1/8 daripada Al-Quran. Saya agak boleh bukan. Tapi bila kita ni ahli akademik ni saya diajar untuk membuka minda kita. Orang terima, orang beritahu, kita dengar. Tetapi kita tak kata, dia saja kita dengar lah, kita dengar yang lain juga. Ini saya punya tradisi saya lah. Umur saya pun dalam satu, saya dah kecil lah. Jadi saya tak mau supaya saya berfikir dalam kerangka politik. Saya tak nak membuka dalam kerangka quote-unquote lah. Dan ustaz yang begitu, yang semuanya tak ni fardu kifayah, tak penting ni. Saya tak nak terlibat dalam kerangka itu. Jadi bila saya tengok keseluruhannya tadi, sebenarnya Muras Bukhari ini hanya salah satu sekutu, salah satu kaedah berfikir ahli sains zaman kini yang saya sebut awal tadi. Sekarang ni ahli-ahli sains yang tersuar memang tak perhati dengan sains. Sebab sains itu tak menyelesaikan banyak masalah. Contohnya alam sekitar, sekolah ekonomi, isu sosial, isu yang makin isu exploitation yang bukan. Sebab sains ni yang kita lawan. Jadi ahli sains sendiri sekarang ni kritik tentang sains itu. Di antara pengkritiknya ialah meribukan. Kenapa meribukan kritik? Sebab dia macam kita juga. Dia dibesarkan dalam keluarga Kristian. Puak dia bawa dia pergi church, menyanyi dalam church dan sebagainya. Kemudian tentulah dia sambil dia baca sains, dia baca Bible. Dan untuk pengetahuan saudari, kita pun kena tak buat. Kalau saudara baca riwayat hidup Yusuf Estes yang sebelumnya bernama Kip Estes, kenal tak? Kalau tak kenal saja datang Malaysia pun. Dia kata hampir setiap hari dia bincang dengan isterinya, dengan mak dia, dengan ayah dia. Malah dia berdialog. Masing-masing pegang Bible dalam versi masing-masing. Dan setiap hari kami berdialog. Jadi sama dengan Murai Bukhari yang dilahirkan dalam keluarga Kristian yang menganut agama Kristian, yang berbincang agama Kristian dan rumahnya. Tapi agama Kristian ni macam besi, sebab Bible yang dalam bahasa Nabi Isa tu dia tak ada. Nabi Isa ni bahasa Ibrani, dia bukan bahasa Inggeris. Jadi bila translate jadi tadilah adil jadi justice, kan? Adab jadi etik, ya. Amanah jadi sincere, ikhlas jadi sincere, amanah jadi faith. Jadi bila tukar faith tu tak ada Quran, ya. Jadi akhirnya bila orang baca Al-Quran tanpa baca yang Arabnya dan Inggerisnya dan tak disyarah, dia membawa pengertian-pengertian yang dimaksudkan dalam bahasa Inggeris. Walhal Nabi cakap dalam bahasa Arab, yang dimasukkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itu macam bahasa Inggeris. Ada anti, ada anta, ada antum, ada antumah. Saya pun tak faham, saya pun bahasa Arab kan. Jadi bahasa Arab ni lain daripada bahasa Inggeris. Jadi macam mana kita memahami pengajaran yang dimaksudkan di dalam satu yang dibawa oleh seorang Nabi bernama Isa alaihissalam dalam satu bahasa lain,
tiba-tiba kita menterjemahkan, berdebit dalam bahasa yang lain pula, tentu akan membuat pengertian yang keluar berbagai-bagai version. Ini yang diberitahu oleh Yusuf Esther. Rasulullah baca lah. Saya bukan nak menghina agama dah. Saya hanya mengulas tentang apa yang diceritakan oleh Yusuf Esther dan kenapa dia memeluk agama Islam dan bagaimana proses memeluk agama Islam. Jadi balik kepada Muras Bukail, sama. Jadi dia membaca Bible sebagainya. Apabila dia dilantik oleh kerajaan Arab Saudi untuk menjadi medical doctor kepada keluarga diraja, malah orang-orang yang duduk di Arab Saudi tu lah, macam Bang Budi Pakistan duduk di Arab Saudi dia akan bagi, sebab Arab Saudi akan jadi the best. Sebab Maurice Bucaille dia president of Medical Association of France, the best scholars dalam bidang medical di Perancis, sehingga orang-orang Perancis, pakar-pakar perubatan Perancis ni melantik dia menjadi presiden. Bila dia duduk di Perancis, dia nak buat apa? Dia baca Al-Quran, tapi bukan Al-Quran dalam bahasa Inggeris, Quran dalam bahasa Perancis. Dia tidak ada semua cakap bahasa Inggeris, bahasa apa? Baca dalam bahasa Melayu pula, balik-balik. Kita tahu lah bahasa Inggeris itu penting, tetapi jangan ambil alih jadi bahasa Melayu. Saya cakap, minta maaf lah, saya tak boleh terima langsung benda ni. Saya ulangi, saya tak terima. Sebab bahasa Melayu ini telah di-Islamiskan bila datangnya orang-orang ulama-ulama Islam. Contohnya, apa nama tradisi orang Melayu kalau saya tanya? Bulat, buyung, kudo, bujo. Tak percaya baca dalam Hikayat Malam Deman, Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Merumah Wangsa, Hikayat Bayan Budiman. Saya kena baca, ngaji dulu. Saya tak baca, macam tak apa benda sekali. Bagaimana daripada bulat, buyung, kudo, bujo, agaknya tiba-tiba bini dia beranak, turun tangga, langgar buyung. Nah, apa nama? Nama buyung. Sebab apa? Sebab langgar buyung. Itu kan? Itulah nama orang Melayu agaknya. Bagaimana mungkin jadi bulat, buyung, kudo, bujo menjadi Abdullah, Abdul Rahman, Yusuf, Ali? Siapa Ali? Siapa bulat? Siapa Abdullah? Siapa kudo? Siapa Muhammad? Siapa hitam? Dia asasnya nama kita dia ada makna. Yang wanita daripada mula mawar cepat ke melati menjadi Khadijah, Aminah, Aisyah, Fatimah. Siapa Khadijah? Siapa mula? Siapa mawar? Siapa Aisyah? Hari inilah nama saya Khadijah, hubungi Katie. Tak faham. Dia tak faham langsung. Minta maaf, saya sedih. Jiwa saya menangis sebenarnya melihat anak remaja yang macam ini. Nama saya Syukri, orang panggil Gary. Dia bangga kami, bapa ada suap payah panggil nama Syukri. Dulu kalau nak beranak, jumpa tok guru tanya, nak bagi nama apa? Dan kita nama kita mudah saja. Ali, Ahmad, Muhammad. Yang perempuan pula Fatimah, walaupun pergi Timur Halang sebenarnya. Tapi asalnya Fatimah. Orang Terengganu tu Rahman, asalnya Abdul Rahman. Itu jadi Rahman ya. Itu kita faham lah. Tetapi nama yang sebenarnya kalau dia ajar Jawi, ayah saya satu, abang saya lah selalu sebut nama kamu ni Yusuf, Yawa Simpa, bukan Yawa Simpa. Dan bila disebut dengan nama Yusuf itu dapat pahala sebab dia ayat Quran. Di samping dia Nabi Yusuf kebahar, tapi dia ayat Quran. Dan bila disebut ayat Quran dapat pahala. Bila memanggil anaknya dah dapat pahala, bukan baik. Panggil Gary tak dapat pahala. Minta maaf. Betul. Panggil Firdaus dapat pahala. Ada Jannatul Firdaus dalam Quran. Panggil Taufik dapat pahala. Kenapa kita tak pernah fikir pahala dan dosa ketika menamakan anak kita? Sebab kita dah sekular. Dr. Syekh sebut tadi, kita dah sekular. Orang yang tak sekular dia suka pahala ya. Datang lewat. Oh, nanti saya tak boleh jadi dia dapat dosa. Itu sebab orang beragama kan. Pahala, dosa, syurga, neraka itu dia kira. So, balik kepada Maurice Bucaille. Nak cerita. Maurice Bucaille, dia membaca dan dia memberi pentafsiran itu dari segi perspektif dia. Iaitu dia buat comparative study. Dia bandingkan apa yang dia faham manusia itu dari segi medical practitioner doktor ini, dia bandingkan dengan Bible yang dia baca dan dia bandingkan dengan Al-Quran yang dia baca. Lalu sebagai ahli akademik, of course dia menulis. Dan dia dulu memang menentang. Tapi biasa kami ahli akademik, kalau kita tulis orang tak menentang, jangan tulis kan? Jangan tulis. Tapi pertentangan kami bukan macam pertentangan politik. Nah itu ya. Kami orang akademik
kami kita jaga kita maruah kita jaga kita punya adab kita. Sebab orang Katolik tak boleh. Kalau nak tulis jurnal pun dia tulis very polite, this is reference yang saya baca, ini quotationnya, ini saya nak komen tentang dia dan sebagainya. Kita komen. Kita berbeza pendapat atas nama akademik. Jadi jangan marah Boris Bukai lah. Sebab latar belakang dia macam itu. Ya tak? Dia orang yang kuat Kristian, dia baca Quran, dia tengok dengan ikhlas, dan dekat akhir hayatnya pun dia tak mengatakan dia Islam. Terpulang pada kita lah, nak terima dan dia tak tahu. Dan dia adalah orang yang tahu tentang manusia ini sebab dia benar doktor. Sebab itu dia tulis dia original man. Sebab dia nak kami ini bila macam tulis ni dapat idea. Saya pun saudara bagi ni, saya ada PowerPoint ni. Saya dah siap PowerPoint. Kalau sudah hutang saya boleh bagi. Sebab lepas ni saya tak ada kerja, saya buatlah paper. Tulis lah. Lepas tu biarlah pun nak bantai kita secara akademik, tak apa bantai. Jadi ini pandangan saya bukan Nabi, saya bukan maksum. Salah biasa. Orang politik je tak boleh salah, minta maaf. Saya sebab saya terima dari awal, saya bukan Nabi. Saya adalah ahli sains, tapi saya nak masuk syurga. Dan saya takut sekali nak masuk neraka. Saya tahu neraka tu macam mana. Memang takut tu. Memang benar cerita ini. Dan saya tahu apa soalan pertama dalam kubur besok. Dan saya tahu bahawa umur saya 61. Nak mati tak lama dah. Nabi 63 ya. Tapi average saya 73 tahun. Saya dah tahu juga benda tu. Tapi itu salah satu pendekatan. Tapi ada juga, jadi pada saya kalau ada orang suka mempeleceh orang lain kerana dia mempunyai latar belakang yang berbeza, saya tak bersetuju. Saya tak bersetuju. Sebab latar belakang kita itulah menyebabkan kita jadi macam itu. Jadi kalau tuan-tuan tengok saya bercakap Islam, macam Ustaz Fakulti Islam, mana boleh? Saya tak pernah mengaji macam Fakulti Islam. Tapi kita boleh duduk bersama. Duduk Arwah Osman Mahadi. Saya kerap duduk dengan dia. Di sinilah, di majlis, malah di bilik inilah saya pernah forum dengan dia. Dan seronok apa? Sebab dia mempunyai perspektif yang berbeza, saya mempunyai perspektif yang berbeza, bercakap satu topik yang sama, dan akhirnya kita akan melihat perspektif yang berbeza. Dan pada itu kita pun berkomunikasi. Dan banyak kes kami berhubung. Dan dia pernah datang bilik saya guna internet dan sebagainya. Dan bersama-sama dengan dia. Ustaz Osman Mahadi. Dia baru meninggal. Kita Allah Ta'ala sayang pada dia. Saya tengok ada satu lagi orang saya nak sebut sini ialah orang yang seperti Ahmad Didat. Ahmad Didat ini, dia orang yang suka tengok number. Tapi zaman dia tidak ada komputer. Jadi dia menggunakan number ini untuk berhujah kebenaran Al-Quran. Dan dia dapati memang ada tersusun tertentu. Dan bila dia cuba apply metod yang sama, kaedah yang sama kepada Bible, dia tak jadi. Kepada kita lain lah, kita Sikh ke kita apa, tak jadi. Baru-baru ini ada profesor daripada Canada, Profesor Mahmud ni, Mahmud Ayub yang tak nampak lah. Dia datang ke UKM. Jadi saya tanya Profesor Mahmud Ayub, so, Profesor Mahmud Ayub ni dia sama-sama dengan Ismail Faruqi memang ni, guru-guru ni. Jadi saya tanya, what do you think about Ahmad Didat? Dia kata, it's okay, but pendekatan dia menjadi menyusahkan kita. Pendekatan Ahmad Didat, dia menyusahkan kita menggunakan pendekatan yang Islamization of knowledge. Kenapa? Sebab dia bila dia buat macam tu, dia seolah-olah memperkecilkan Bible. Bila dia memperkecilkan Bible, di kalangan kita ada seronok lah kan. Tapi cuba bayangkan kita duduk di England, kita memperkecilkan Bible. Marah Mak Saleh. Dia marah. Walaupun sebenarnya dia entah, dia Bible pun tak baca. Macam Melayu kan, Quran pun tak baca. Tapi cuba kita tak bibit dengan kelima Allah. Bukan memang penting lagi dah. Tapi dia tak baca Quran pun. Tanya ada berapa kali sehari baca Quran? Ya, sewaktu semayang lah. Kan? Tak baca Quran langsung tak boleh juga dah. Jadi baca Fatihah, baca. Itu pun inna a'tainakal kautsar ya. Sebab 3 ayat kan. Makna pun tak tahu. Tanya makna pun tak tahu. Tadi kamu baca alhamdulillah apa maknanya? Tak tahu. Orang suruh baca. Dia kata tak sah semayang. Jadi sama dengan orang Kristian. Jadi kata Muhammad Ayub ni, dia kata kadang-kadang pendekatan yang begini orang Islam baca seronok, kita boleh tulis kata kerja dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak duduk dalam platform untuk berdialog semua ni, bermuzakarah dan nak mengajak orang kepada Islam, kadang-kadang cara kita itu akan menyebabkan orang talak kepada Islam. Sebab you mula dengan peleceh dia. Orang ni dia seronok bila kita mula dia dengan meraihkan dia. Ini orang da'i ni dia kena tahu. Para da'i ni. Kemudian seterusnya saya nak sebut pendekatan yang
tapi dia ambil filosofi iaitu oleh Gary Miller. Gary Miller ini akhirnya bertukar nama menjadi Abdul Ahad. Bukan Abdul Wahid, Abdul Ahad. Saya pun pelik kenapa dia nama macam tadi kan, Bruno Gadudoni. Tahu nama Islam dia apa? Abdul Haq. Dan Abdul Haq ABDLHAQ, Abdul Haq. Tapi dia buat double Q sebab hak kena jadi kalkalah ada sebut dia bagi Q. Jadi kenapa? Sebab dia melihat kebenaran daripada Allah tadi. Gary Miller ini, saya boleh buka, tapi saya cerita bagaimana. Nanti saya akan sebut pandangan saya lah. Cerita orang lain dulu. Sebab ini kuliah pun macam tu kan. Gary Miller, dia punya pakar matematik, dia punya bidang dia ialah standard set. Standard set, dalam set dia punya standard set. Standard set, dia tahu tak standard set apa dia? Tak nak dengar kan? Saya pun tak tahu. Sebab saya bukan bidangnya. Tapi bila saya baca dia terang. Standard set ni untuk orang layman macam ni. Kalau matematik ni kita boleh buat dia. Matematik ni sebenarnya adalah simbol-simbol yang sebenarnya lebih daripada simbol. Dia lebih kepada cara orang itu berfikir dan cuba untuk seolah-olah simbol tadi X, Y, Z dan cosine, theta dan sebagainya, itu hanyalah simbol saja. Tanda-tanda simbol. Simbol yang kalau X itu menggambarkan jarak mungkin kan, M menggambarkan berat, gram dan sebagainya. Dia simbol kepada sesuatu unik yang kita tak ada bagi nama dia sesuatu. Jadi dia kata standard set ini adalah bila kita buat satu set number ini, akhirnya kita akan dapati dia akan menuju kepada satu yang kita namakan dia sebagai standard, sebagai PY. Dia standard itu satu macam gelas. Gelas itu the best gelas ialah ada satu standard dekat sirip. Jadi dekat sirip itu sebagai suatu PY, suatu yang dirojok yang ada boleh buat gelas. Jadi dia ada satu standard. Jadi itu namanya standard. Jadi standard set ni satu set number dalam matematik yang kemudiannya bila kita uraikan dia akan pergi ke satu standard. Jadi untuk orang biasa yang tak faham standard set ni, dia kata kalaulah ni saya nak bawa dalam budaya orang Inggeris. Kalaulah anak-anak kita bertanya mereka dalam orang Inggeris, kalau anak dia bertanya, dia tak akan kata kira sana aku tak ngerti, dia tak kata itu. Dia akan cuba bagi jawapan. Kalau dia tak boleh bagi jawapan, dia akan bagi tahu kepada anak dia, nanti dia cari jawapan. Nanti dia cuba. So kalau anak kita tanya kita, katalah anak kita ni cari contoh dia bagi. Katalah anak kita kecil kita ni pegang pisau. Tentulah kita yang melihat dia pegang pisau, kita tak pernah dia pegang pisau. Kita pegang pisau tak tahu. Sebab pisau ini boleh potong bawang, potong sayur, potong daging, potong buah. Tapi kalau anak kecil pegang pisau, nanti dia tuai adik dia kan. Jadi kita pun kata pada dia, jangan pegang. Kemudian dia akan tanya, kenapa saya tak boleh pegang pisau? Kita pun akan bagi jawapan, oh kerana pisau ini tajam begini. Akhirnya sekali jawapan satu ni ialah satu saja. You are not eligible to hold this thing. Kamu tidak sesuai lagi pegang benda. Itu satu ya. So akhirnya jawapan satu ya. Itulah sebenarnya. Walaupun jawapan-jawapan ini adalah jawapan-jawapan yang kita ciptakan untuk memuaskan keperluan dia. Itulah standard set tadi. Sekarang saya applykan benda ini kepada agama saya. Tuhan itu tiga kita. Dan bila begini. Minda saya tak boleh terima Tuhan itu tiga kita. Tetapi saya nak argue, nanti mak saya marah. Macam tadi lah, pegang pisau nak argue, mak kita marah. Sehinggalah dia kata, dia mencari-cari, dalam usaha mencari itulah, dia kata dia bertemu Al-Quran, dia bertemu dengan Islam, dia macam Cat Stevens. Dan akhirnya, bila dikatakan Tuhan itu satu, dia akan lebih, ataupun Tuhan itu ahad, yang saya sebut tadi, dia lebih memuaskan hati saya dan mendapat conclusion yang lebih sempurna kepada jawapan matematiknya. Dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Sebab itulah namanya Abdul Ahad. Namanya sendiri. Sebab dia bagi nama bukan sengaja dia bagi nama. Sebab dia bagi nama ini kerana dia cinta kepada Ahad ini. Dan saya amat tertarik dengan Ahad ini dan saya nak jadi, dan akhirnya dia buat Alhamdulillah hamba kepada Ahad. Jadi ada perspektif orang menerima Islam yang macam itu. Jadi ada perspektif orang yang membangunkan sains macam itu. Terakhir ini orang yang masih hidup, Gary Miller masih hidup, orang Jerman. Seorang Kanada sama dengan yang disebut oleh
Syekh tadi, namanya Kithmoor. K-E-I-T-H-M-O-O-R-E. Pergilah ke internet, tekanlah nama ini, keluar nama Mak Saleh mana tak. Tapi supaya nama Mak Saleh tak keluar, tekan di ujungnya embryologist, dan tekan lagi di ujungnya tulis Islam kaum Muslim. InsyaAllah keluar nama dia. Pergi YouTube pun dapat. Dalam YouTube banyak ceramah. Dan Kithmoor ini orang dah tua lah, dekat 80 lah. Dia diberi satu selembaran kertas dalam bahasa Inggeris, dan dia membaca lembaran itu. Kemudian dia kata, apa ini? Kawan tu jawab, ini Al-Quran. Sebenarnya ayat itu ialah ayat 5 surah Al-Hajj, ayat 5 tentang kejadian manusia. Bila dia baca ayat ini, dia kata, ini dia kata, sebab dia kata, apa ini? Kau kata Al-Quran. Dia kata, Quran itu apa? Kawan yang bagi pada dia, Quran ini adalah kitab macam Bible, tapi untuk orang Islam. Dia tak menyebut orang Islam. Dia kata, ada ke Bible lain seperti ada di Quran? Ada namanya ke Al-Quran. Lalu dia tanya pula, Al-Quran itu apa pula? Al-Quran itu wahyu Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Dia kata, ini dia kata betul ni. Dan Quran itu Tuhan bilang 1400 tahun yang lalu. Kamu tahu tak, mikroskop ni ataupun magnifying glass, kanta, baru dicipta 200 tahun dah lepas. Jadi macam mana benda ini boleh cerita yang ini 1400 tahun boleh menjelaskan yang alat pun belum ada lagi untuk menceritakan benda. Jadi di atas perasaan ingin tahu itu, dia balik, asalnya orang ni bagi, dia balik, dia explore lagi, dan hari ini dia telah meluk Islam. Dia telah menyelesaikan bukunya yang dinamakan The Book of Optics Barat, dan buku ini dipakai selama 400 tahun sebagai buku teks. Ini hebat Book of Optics ini. Jadi balik kepada cerita dia tadi, dia balik kemudian dia menyebut dan dia menjelaskan tentang konsep alaqah, nutfah dan mudghah. Nak disebut tentang Abdul Salam, disebut tadi. Abdul Salam kata ada 750 ayat kan dalam Quran kan, sebut tadi. Kata Kithmoor, aku lihat, dia kata Islam ini, dia kata Quran ini sekarang disebut Quran. Quran ini adalah buku yang daripada awal-awal lagi telah menggunakan terang. Bukankah 5 ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Dia sebut, Kithmoor menyebut, kenapa Allah Ta'ala menggunakan manusia ini min 'alaqah, khalaqal insan min 'alaqah. Kenapa 'alaq, tidak nutfah, tidak mudghah? Dan ini dia kata hebat. Sebab 'alaqah ini dia dalam bahasa Arab dia kata lintah, dan memang pembentuknya macam lintah, dan semuanya itu adalah darah kecuali yang membalutnya itu hanyalah macam lemuk itu ya, balut dia. Dan itulah yang disebut sebagai alaqah itu. Dan kalau kita melihat ayat ini, dan Allah Ta'ala menyebut kepada Muhammad ini, dia kata supaya manusia yang bernama Islam ini mengenali dirinya, yang dirinya itu dijadikan sekarang ini min alaqah. Itu disebut oleh kita. Dan Quran ini mengandungi rahsia-rahsia tentang manusia yang cukup hebat. Rahsia-rahsia sama ada fizikal atau batin. Jadi ada orang yang melihat seperti Kithmoor, ada orang seperti Ahmad Didat, ada orang seperti Harun Yahya. Pada saya, personally, saya tahu Profesor Syarif pernah tegur saya, sebab saya juga banyak menulis artikel, dan saya komen balik dengan dia keras juga lah, tapi cakap mulut ya. Saya kata, kalau sekiranya kita mempunyai pandangan, kalau kamu berbeza pandangan, maka kamu jangan tulis. Maka ikut saya sampai bila ilmu tak keluar. So orang itu dia akan menulis bersesuaian dengan kepakaran yang dia ada, sebenarkan dia. Tetapi kepada saya, yang disebutkan Islamic Science itu bukan hanya pendekatan oleh Bukhari, bukan pendekatan Kithmoor, bukan pendekatan Harun Yahya, bukan pendekatan Ahmad Didat, tetapi pendekatan Quran yang itu sendiri. Saya ada slide yang saya bawa, nak tunjuk tak? Boleh izin tak? Saya nak tunjuk. Okey, saya nak tunjuk pendekatan saya. Tapi saya belum tulis buku lagi, belum slide.
Saya boleh tinggalkan pun, kalau tak. Pendekatan saya gini. Ini saya namakan dia sebagai maqasid Al-Quran. Maqasid maknanya objektif Al-Quran, kan? Maqasid, qasad, kan? Jadi Al-Quran ini bila dia ada tiga perkara. Pertama, ini kita manusia. Al-Quran tak apa. Taknya boleh. Okey. Al-Quran ini ditujukan kepada manusia. Right? So manusia is the focal point of Al-Quran. Okey, tetapi manusia ini yang nak dinyatakan di Al-Quran ialah kita mesti mengenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah ini. Jadi antara kita dengan Tuhan, yang pertama sekali kita dengan Tuhan kita ialah yang disebut oleh Dr. Syekh tadi, kita hamba dia. Balik baca surah Al-A'raf. Nabi Allah Hud kan, Nabi Musa kan, Nabi tiap kali disebut Nabi ini sampai dia kata untuk apa? Untuk kita semua Allah. So, yang pertama kita adalah hamba dia. Oleh kerana kita hamba dia, kita kena sembah dia. Sebab tu orang agama dia mesti sembah. Kalau orang Hindu dia pergi jumpa tokoh dia sembah. Kalau tidak, dia jadi tak dulu. Dia tak boleh. Dia mesti sembah Tuhan dia. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks dia menyembah Tuhan ini, maka dia pernah ada akidah, dia ada syariah, dia ada adab dan akhlak, ada etika yang betul. Kemudian di antara dia dengan antara manusia, dia ada manusia dengan Allah. Kemudian ada manusia dengan manusia. Right? Saya dengan Dr. Syafuddin, saya dengan Musi, dengan Izzat, saya dengan Saudari. Okey. Kemudian antara kita dengan Allah ini kita dengan Allah juga. Dalam masa yang sama kita hamba Allah, dalam masa yang sama kita juga adalah khalifah Allah. Kita bukan lemu, kita ada kerja tak buat. Kita datang kat dunia ini bukan kebetulan mak kita tidur dengan ayah kita jadi kita. Bukan. Kalau gitu, ya Allah ya Tuhan kami, ya kenapa? Kenapa lahirkan kami masa ini? Ya kenapa kamu sedih sangat? Yalah kalau kamu lahirkan 1434 tahun yang lalu, mungkin kami semak berhijrah bersama Nabi. Bukankah Rasulullah pernah menyebut la hijrah ba'da fath walakin ni'at wa jihad, kan? Jadi kami tak ada sempat lah dipanggil muhajir. Kenapa lahirkan cepat? Dah kalau semua lahir besar dulu, apa nak lahir zaman gini? Siapa nak berhadapan dengan isu globalisasi? Siapa nak berhadapan dengan isu mak rempit? Nabi tak nak berhadapan dengan mak rempit. Nak rempit macam mana? Motosikal pun ada. Jadi kita jadi khalifah ada tugasnya. Ada tugas. Bukan khalifah zaman Nabi, khalifah zaman kini. Dan kita kena tahu apa kita selesai zaman kini. Isu mak rempit, isu dadah, isu LGBT. Jangan lari, jangan pandai haram orang kata ke orang. But we are the one who going to solve all those problems. Right? So sebab itu kita diberikan kemampuan untuk mengurus dan mentadbir alam. Jadi kita diberi kemampuan untuk mengurus manusia dan mengurus alam. Kemudian antara kita dengan kita, tadi antara kita dengan Allah. So kita kena semayang, kita kena puasa, kita kena zakat, kita kena haji. Jadi tanya, kenapa Tuhan 4 rakaat? Dengan tanya. Sebab kalau 5 bukan Tuhan, itu ya lah. Yalah, kenapa Maghrib 3 rakaat? Mana saya tahu. Kenapa menghadap semayang menghadap kiblat? Kalau tak menghadap kiblat bukan semayang. Itu jawapannya. Kenapa tawaf 7 kali? Ya kalau 6 bukan tawaf. Saya orang tua tak larat, kalau tak larat tanggung. Itu. Kenapa pula pakai ihram kain 2 keping? Kenapa? Ya kalau leh ni, Allah leh kan. Kenapa pakai 2? Tak boleh pakai 2, tak boleh. Kenapa tak boleh? Memang tak boleh. Saya tak tahu. Kalau tanya kenapa? Tak ada jawapan. Orang sains macam tadi, dia tak tanya kenapa. Sebab dia bukan orang agama. Dia nak meninggikan sains. Ada pula nak jadikan sains di atas Al-Quran. Tu buktikan kepada saya kebenaran Quran melalui sains. Mana boleh? Sedangkan Quran itu bukan di bawah, Quran itu di atas. Jadi mana boleh nak buktikan bahawa kita kena pakai underwear? Mana boleh? Jadi kalau tanya kepada saya, kenapa puasa di bulan Ramadan? Mana saya tahu. Kenapa zakat
kata beras lah. Mana saya tahu jadi dah Arab ke apa, kan kata beras. Itulah orang Islam. Itulah dikatakan salam Islam, iaitu berarti submission kepada Allah. Right? Tetapi dengan manusia ini dia lain. Di zaman Nabi, orang nak kereta, orang nak motosikal, orang nak duduk. Jadi jangan pula tanya, kan, kita nak bawa kereta, bawa kita tiba-tiba polis tahan. Encik tahan siapa? Kamu nampak belakang tak? Nampak apa? Tu kat belakang tu. Apa dia? Traffic light. Saya nampak. Warna apa? Warna merah. Pasal apa tak berhenti? Encik tak tahu ke? Kenapa? Saya kan orang Islam. Orang Islam tak berhenti. Tak. Orang Islam ni ikut Quran dan Sunnah. Jadi bila Al-Quran kata, hadis kata, jumpa lampu merah berhenti. Encik sama saya, silalah. Esok saya tuntut lampu merah. Encik, selamat saya. Esok saya, takat 300 saya bayar. Tapi besok saya tuntut lampu merah. Sebab encik buat satu tak ikut Sunnah. Jadi jawapannya apa? Apa jawapannya? Ya, kena ikut. Sebabnya kita berada dalam zaman kita, kita mengurus zaman kita. Itulah cara orang nak berkenderaan zaman ini. Doanya sama, naik kuda, naik kereta, naik kapal terbang, masih doa yang sama. Tetapi teknologinya, masanya dah berubah. Right? Jangan buat lain buruk macam pula. Dah tak faham. Jadi antara ini kita kena urus. Sebab tu saya sebut ayat Quran banyak tadi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun. Semuanya ini Allah Ta'ala mengajar kepada kita bagaimana kita nak bersosial. Jadi berpolitiklah kita, berakademiklah kita, bersosiallah kita. Tapi jangan buat. Kalau buat, tak ada tangan ke langit pun tak jadi. Kamu buat benda yang Allah Ta'ala nak minta orang calon kita, orang undi kita. Apa nak panggil baik? Undi lah kita. Saya bukan orang akademik, saya akan pergi pangkah insyaAllah. Saya akan turun lagi pangkah. Itu tanggungjawab saya. Tetapi saya takkan tak bilang nak pangkah sebarang. Edit Tom and Jerry, ya. Mau nak Tom and Jerry, kartun boleh lah kan. Okey. Kemudian kita ada alam. Antara manusia kita ada kita dengan Allah, kita dengan manusia, dan manusia dengan Allah. Ya tak? Kemudian kita ada alam. Alam ini ada tabi'inya. Right? Alam ini dia ada tabi'inya yang saya sebut tadi. Ada fitrahnya. At the same time, dia ada sunnatullah, ada ketentuan daripada Allah. Maknanya dia bukan absolute. Api itu boleh membakar, tapi kebolehan membakarnya itu hanya setakat diizinkan Allah. Dia ada limitation. Jadi dia tak akan. Jadi kalau saya nak jawab yang bukan nak jawab, nak respon sedikit tentang yang orang kata etis tadi. Ada banyak benda kita tak ada soal. Ada banyak benda kita tak boleh sayangkan. Bukan hanya tak udara tak nampak. Saya sayang kat bini saya pun saya tak tahu macam mana saya sayang. Saya dah kahwin 1977, sekarang 13 dan 40 berapa tahun dah? 36 tahun dah. Tapi saya tak tahu macam mana saya sayang kat bini saya. Dan saya tak tahu macam mana dia sayang kat saya. Sebab sayang ni bukan benda yang boleh dibeli. Dan bukan boleh diukur dengan oleh kerana saya sayang, saya beli kereta. Menderitalah orang antara dia tak boleh beli kat bini kereta, kan? Orang yang tak mampu beli kereta kat bini dia, tak bahagia. Orang boleh beli kereta yang bahagia. Saya nak kau macam mana? Sebab itulah Sayyidina Ali pernah menyebut, if you have money, you can buy house but you can never buy home. Dia tak cakap pasal itu, dia cakap pasal Arab. Dia kata, itu buku orang putih. Sedap lah dia dengar. If you have money, you can buy house but you can never buy home. Kalau kita ada wang, kita mampu membeli rumah yang besar dan cantik dan indah, silakan untuk membelinya. Tetapi dengan wang yang kamu miliki, kamu takkan mampu membeli kebahagiaan rumah tangga. Sebab itu, orang-orang Arabi ini, bila datang jumpa Nabi, bila kesian dekat Nabi, dia datang ramai-ramai meluk agama Islam. Kenapa? Nak memberikan kebahagiaan kepada Nabi. Turun ayat, yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ayat surah Al-Hujurat. Lupa lah, tak panjang, boleh baca, boleh hafal. Mereka yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka telah merasakan memberi nikmat kepadamu ya Muhammad dengan mereka memeluk agama Islam. Sebab masjid ayatnya ayat Makkiyah. Di Mekah ni orang hina Nabi. Jadi orang Arabi, orang ansar Arab ni, dia tengok Nabi, dia pun orang walaupun dia orang asli. Tapi dia dapat memerhatikan bahawa macam mana pula orang yang ikhlas, amanah, jujur dihina, sedangkan
orang yang minum arak, jual orang itu dimuliakan. Lalu dia orang pun datang ramai-ramai jumpa Nabi, mengaku agama Islam dengan harapan apabila dia memeluk agama Islam, dia akan menyeronokkan Nabi, membahagiakan Nabi, sebab Nabi sedang menjadi pengikutnya. Lalu Allah Ta'ala turun Al-Quran, yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka telah merasa memberi nikmat kepada Muhammad dengan mereka memeluk agama Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, tidak memberi kebahagiaan nikmat kepada aku itu dengan kamu memeluk agama Islam, dengan Islam kamu itu, kan? La tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum, Allah lah yang memberi nikmat, yang memberi kebahagiaan kepadamu itu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Maknanya kalau saya boleh bawa ayat ini dalam saya dengan isteri saya tak mampu. Ambillah kereta ini sebiji, nanti kau bahagia tak? Bahagia bukan bagi kereta, bahagia bukan bagi rumah. Bahagia ini ialah balillah, Allah Ta'ala yang memberikan kebahagiaan kepada kita berumah tangga ini. Sekiranya kita beriman, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Dan saya itu benar, saya tak bohong bini saya tak bohong dengan saya. Saya balik nanti, saya tengok dia pun seronok, saya pun seronok. Di mana? Allah bagi. So, sebab itu alam ini ada fitrah dan kita kena berusaha untuk memahami fitrah alam ini supaya kita boleh gunakannya. Kalau nak tanam pokok padi, kita kena faham fitrah pokok padi. Bagaimana dia membesar, bila nak bagi air, bila nak ambil buahnya. Kalau saya nak bela lembu, saya kena tahu tabi'i lembu. Kalau saya nak naik angkasa raya, saya kena tahu tabi'i angkasa raya. Kalau saya nak guna cahaya matahari, saya nak buat solar energi ini, saya kena tahu ciri-ciri dalam solar energi. Apa spektrumnya, bagaimana yang boleh saya tukar pada tenaga elektrik dan sebagainya. Itu sains teknologi lah tu. Dan itu adalah kemampuan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi saya nak sebut sains Islam yang saya minta maaf ini, yang saya rasa lah bukan pendekatan bukan, itu kan bukan ada perspektif sendiri, bukan benar-benar, tetapi pendekatan ini keseluruhan ini. Dan akhirnya kita dapat lihat sains ini hanya sebahagian saja. So antara alam dan manusia ni, antara alam dengan Allah ada sunatnya. Antara manusia dengan alam, manusia ini diberikan kemampuan untuk memahami tabiat alam. Maka terbangunlah sains dan teknologinya bila kita gunakan. Teknologi ini penggunaan kepada sains. Sains ini untuk memahami tabiatnya. Macam apa Dr. Syekh sebut tadi. Beratom ada elektron, ada proton, ada nukleus. Nukleus ini ada elektron dan proton. Dan dulu ni Niels Bohr yang kata tu ada planet. Tetapi kemudiannya bertekak dengan Einstein. Sebab tu Einstein kata God does not predate, kan? Remember? Maknanya ahli-ahli sains barat pun mereka beragama. Tapi agama dia lah, dan dia pun sensitif dengan Tuhan. Tapi Niels Bohr jawab balik. Niels Bohr kata, oleh kerana Niels Bohr dia tak popular macam Einstein, orang takut kata-kata dia. Dia pernah kata, dia kata please don't tell God what to do. Dan dia kata ke Einstein kata God does not realize. Dia bagi jawapan, dia kata please don't tell God what to do. Jangan beritahu Tuhan nak buat apa. Tuhan ada masalah dia nak buat apa. Kita nak mencari tabiat alam saja. Sebab tu saya kata perspektif itu kena luas. Kemudian kemampuan kita untuk memahami, kita ada kemampuan mencerap. Itulah bagaimana air dijadikan. Alam tar'annallaha anzala minas sama'i ma'a. Dan apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan air hujan daripada itu? Kemampuan mencerap. Sebab tu Allah Ta'ala sebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Sadaqallahu azim. Ayat ini saya tahu ayat dia 179 surah Al-A'raf. Aku sediakan neraka jahanam untuk siapa? Katsiran minal jin wal ins, banyak daripada jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang ada qulub, saya tak nak terima hati. Sebab hati ini zaman dulu orang dialog Al-Ghazali semua ni, dia ada satu ability yang dinamakan qulub. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang ada mata tak pernah lihat. Dalam bahasa Inggeris lebih cantik. Dia kata those who can see but cannot watch. Sebab see ni lembu pun boleh see. Kalau saya kata did you see the TV just now? Apa maknanya? Tengok kotak lah tu Shiba Itachi. Tapi kalau tengok did you watch the TV just now? Tengok piramidi kan, cubaan. Kita pun sampai ketawa. Kenapa kita ketawa? Sebab kulub kita tercuik. Lembu tak nak kulub, dia dah ketawa. Sebab lembu boleh see saja. Sebab tu kalau pilah lembu dengan jalan, pom, dia boleh lihat kan. Tapi
relax je lah. Sebab dia tak ada buat apa. Dia tak rasa malu, tak ada apa sebab dia boleh see but they cannot watch. Those who can hear but cannot listen. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsirun wa lahum adhanun uzunun la yasma'una biha. Mereka yang ada telinga tak dengar. Dalam bahasa Inggeris ada hear and listen. Saya tak kata please hear to me, sebab hear lembu pun hear kan. Tapi saya kata please listen to me. What does it mean? It mean tahu perkataannya sambil ketawa tadi kan. Boleh tengok benda dia faham. Lembu tak faham. Sebab tu kalau lembu makan sayuran, lembu tak pernah salah. Yang salah tu adalah lembu. Sebab lembu tak ada benda tu. Jadi kalau saya hubungkan benda tu, the ability to observe, the ability to reason out, and the ability to analyze the phenomena. It doesn't mean, tidak berarti bahawa alam ini akan ikut fitrah dia itu secara absolute. Dan hal tidak. Tapi kita kena faham. Jadi apabila kita nak membina skema pendidikan sains Islam, kita kena bina semua ini. Jadi ahli sains Islam ada ahli sains yang memahami kami alam, at the same time dia memahami hubungannya dengan Tuhan, dia memahami tanggungjawab dengan sosial. Tak boleh jadi ahli sains macam ahli sains sekarang ni. Jadi ahli sains dengan orang tak dekat. Dia seorang-seorang kan. Akhirnya dengan bini dia bercerai kan. Tak pasal. Saya ada riwayat hidup orang sains kat rumah saya. Saya beli riwayat hidupnya. Dia tak ada kawan orang sebab dia fikir orang fikir macam dia semua. Akhirnya dia bercakap dengan bini dia pun bini dia fikir macam dia. Mana boleh? Sebab itu sebagai dai, sebagai anak Islam ni, kita kena fikir Islam sains itu dalam konteks yang luas. Tu bagaimana kita nak mengajar subjek ini balik? Kalau dia nak bawa balik, ini beratlah. Tapi saya fikirlah, jadi kita kena sit down, kita kena buat seminar sebenarnya. Saya fikir bukan main apa-apa Quran. Saya fikir kita kena mengajar sekarang subjek sejarah dan falsafah sains. Tadi Dr. Saifuddin sebut dia di Glasgow. Dia nampak seorang hamba Allah bernama Jabir. Jabir bin Hayyan ni sebenarnya bukan setakat dia sebut tadi. Dia juga orang yang mencipta istilah alkohol. Kita kena tahu, kalau kita baca sejarah sains hari ini, siapa pengasas sains? Nicolaus Copernicus. Sebab Nicolaus Copernicus. Dia sebut Newton. Dia sebut macam-macam Darwin ke apa semua. Tapi yang sebelum itu, saudara tahu number ni bukan zaman Sayyidina Ali. Walaupun dikatakan Sayyidina Ali ni cerdik dengan matematiknya, tapi zaman Sayyidina Ali ni huruf pun tak ada lagi. Huruf 1, 2, 3 dia daripada Hindu. Yang sifar itu diberikan oleh Al-Khwarizmi ini lahir tahun 800 lebih. Dulu orang bukan dalam bentuk matematik, mereka bukan dalam bentuk angka-angka ini. Angka-angka ini baru buat. Sebab ada masalah besar kalau kita gunakan number yang dikemukakan oleh Latin style. I1, II2, III3, IV4. Habis dah V jadi V kan. Habis dia jadi X. X pula XI jadi 11 kan. XI 12. Habis dia jadi C. Lepas tu jadi M dan sebagainya kan. Kalau kita buat 5 campur 7, macam mana nak buat? V plus VII, macam mana nak buat? Terus beritahu saya macam mana sistem nak kira. Inilah yang Al-Khwarizmi sumbang. Al-Khwarizmi nombor 1 sehingga 9 itu dia ambil daripada huruf India, Hind. Bukan bahasa India. Orang Inggeris tak ada bertemandu di situ. Orang India bertemandu di Jaipur dan sebagainya. So dia apa jadi masalah? Sebab orang agama Hindu ni, minta maaf lah kan, memang betul. Dia start dengan nombor ni, kira Tuhan ada banyak. Tuhan ada banyak. Jadi lepas tu dia tak tahu nak kira. Dia datang Al-Khwarizmi, dia letakkan dot di titik. Di titik L. Kalau buat 5 tu jadi bulat. Dia titik je. So bila start titik itulah start disebutkan sifar. Sifar itu bukan nombor. You tak boleh tunjuk. Saya ada kosong pen, dia tunjuk lah. Katalah. Dan dia powerful. 1 kali 5 jadi apa? 1 kali 6 jadi apa? 0 kali 5 jadi apa? Dia jadi kosong besar. Sedangkan 1 kali 5, nilai 1 yang hilang, 5 yang terbit. Tapi bila bertemu dengan kosong, 5 kali 7 kali 8 kali 9 kali kosong. Kali simpan. Dia dah simpan. Very powerful. So stop itu. Saya tak ngajar matematik. It's satu kan. Tapi kalau 5 kali 7 kali 8 kali 1 kali, dia takkan jadi sifat. Dia takkan jadi nombor itu. Dia akan hilang identiti 1, jadi identiti orang lain. Tapi bila saya bertemu dengan orang,
sifat itu orang semua mati saya hidup. Bagaimana nombor tu? Jadi nombor ini yang di-create, dia ada makna besar. Apatah lagi disebut sebagai algoritma. Sebab tidak kena apa. Apa nama dia? Algoritma itu algoritma. Orang barat tak kerti sebut, dia sebut algoritma. Bunyi macam mak saya. Sebenarnya algoritma. Balik kepada ini, jadi apa yang nak dibawa dalam sains Islam? Kalau saya boleh bawa adik ini masih dalam ni lah. Masih dalam saya poin-poinnya. Saya dah cuba tulis 1-2 lah artikel. Jadi kalau nak memahami sains, barulah kita faham bahawa sains ini adalah secebis daripada ilmu yang perlu kita miliki untuk memahami tabiat alam. Maka tak bolehlah kita nak memahami ilmu agama, ilmu Tuhan, nak gunakan pendekatan ini, kan? Mungkin pendekatan ini kita gunakan untuk mengetahui pendekatan ini, benar tak? Maka ilmu ini dia punya approach dia, pendekatan dia, falsafahnya berbeza. Ini yang pun berbeza. Bahagia tadi pun dah berbeza. Dah berbeza. Macam mana nak cerita ni? Jadi hari ini oleh kerana sains jadi supreme, semuanya guna kaedah ini untuk menjelaskan hubungan manusia dengan manusia dengan Allah. Takkan jadi gitu. Takkan jadi. So kita kena buat dia sebut sebagai paradigm shift. Kita kena fikir dalam betul. Kalau kita nak beragama dengan Tuhan, dia tak boleh berfikir secara saintifik. Tak boleh. Doa lama dengan Allah Ta'ala tak bagi-bagi rezeki juga. Maka dia pun tak nak ada Tuhan. Sebab Allah Ta'ala tak sayang kat dia. Allah Ta'ala tak boleh kan? Itu very scientific. Dia punya cara berfikir. Sebab Allah tak bergantung pada kita pun. Wallahualam.